Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pada hari ini 3 Zulhijjah, tapi bila masuk maghrib ni kan masuk 4 nah. Jadi berbahagialah mereka yang memenuhi amalan di awal Zulhijjah mereka dengan amal soleh. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sebagai memulakan kuliah maghrib kita pada malam ini, dan sama-sama kita memulakan dengan salawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, ya, sempena pula dengan masuk bulan Zulhijjah insya-Allah. Boleh ikut sama-sama insya-Allah, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, sebelum kita masuk pada tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk kita, Allah memberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang baik. Sebagai kita memulakan sebagai ibrah kepada apa yang berlaku kepada kita, ya, hari ini, saya memetik kata-kata ulama tasawuf, masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki, itu pasti akan jadi. Apa sahaja yang Allah tidak kehendaki, itu pasti tidak akan jadi. Ya, dulu saya selalu sebut bahawa kita mari ni tak pernah ambil attendance. Kan daripada dulu kan, malaikat ada ambil attendance hantar pada Allah Ta'ala report, kan. Tapi saya terfikir hak saya selalu dah sebut tu rupanya jadi. Saya ingat kau tak akan jadi, kan, sebab daripada kita kecil, kan, golongan veteran ramai kan, daripada kecil pernah ambil attendance, tak pernah tak. Tapi Allah izin, ya, maknanya apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu pasti akan jadi. Apa yang Allah tidak kehendaki itu pasti tidak akan jadi. Pernah tak seumur hidup kita main masjid bawa sejadah? Pernah tak pakai pelitup muka? Kan? Tak pernah. Tetapi ini, ya, mungkin pada masa akan datang benda-benda yang baru lagi, wallahu a'lam. Tapi kita kena bersedia, ya, bersedia dengan apa juga yang akan Allah berikan kepada kita. Yang kedua, saya nak kaitkan dengan benda yang datang kepada kita ni, benda yang kecil, tak nampak. Virus kan? Virus tak nampak. Ya, kita lihat
Bagaimana Allah Ta'ala memberi ibrah kepada apa yang berlaku pada zaman, ya, pada zaman Raja Namrud. Angkuh dengan apa yang dia ada, Allah beri kekuasaan, tetapi bagaimana Allah mendatangkan sesuatu yang cukup kecil, tapi yang tu boleh nampak, yang kita hari ni tak boleh nampak. Apa dia, tuan-tuan? Allah memusnahkan Raja Namrud dengan apa? Dengan nyamuk. Allah memusnahkan Raja Abraha yang nak meruntuhkan Kaabah dengan apa? Burung ababil yang kecil. Allah nak bagi tahu, kamu kuat terah mana pun, aku hantar benda kecil je. Ya, aku hantar benda musnah habis. Tuan-tuan. Ini ya satu pengajaran ibrah yang kita nak ambil dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya. Baik, bila kita lihat tajuk kita pada hari ini, Allah Taala memberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bahkan ada ulama-ulama yang menyatakan bahawa bila kita lebih kurang Jumaat akan datang akan sambut ya Aidil Adha, penyembelihan korban. Bila dikaitkan korban, ulama kata kita kaitkan dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Bahkan kata ulama, kan bukan itu sahaja, terkait dengan semua pengorbanan yang dilakukan, termasuklah yang lebih aula, iaitu pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada saat ini kita menerima nikmat Islam, kita menerima nikmat iman, kita menerima nikmat ihsan, berbuat baik sesama manusia, sesama makhluk. Kalau kita tidak, kerana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, nenek moyang kita, sehingga pada hari ini kita tidak dapat menikmati sembahyang berjemaah, nikmat Islam, mengamalkan Islam, nikmat keyakinan kepada Allah, nikmat berbuat baik sesama makhluk. Ini satu perkara yang untuk kita fikirkan bersama. Maka bila kita masuk pada tajuk kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu ya daripada yang permulaan. Apa dia yang Allah nak gambarkan kepada kita? Allah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad di dunia, dan sudah tentu bahawa kabar gembira yang diberikan Allah kepada nabi-nabinya, ya, bahawa dia tidak akan meninggalkannya. Apabila Allah bagi nikmat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi nikmat Islam kepada kita. Kata ulama bahawa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa memberikan garis panduan, macam kita SOP ni, tuan-tuan. Allah sentiasa beri garis panduan. Siapa yang bagi akal kepada kita untuk kita berfikir pakai pelitup muka? Allah. Siapa yang bagi garis panduan? Boleh pakai sejadah sendiri. Saya nak bagi sikit, tuan-tuan. Pakai sejadah ni, tuan-tuan. Pakai sejadah sendiri ni, bagus. Bagus apa? Sebab sejadah itu kita sentiasa semayang atas sejadah tu. Ya, kalau ada siapa-siapa sakit, tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat gulung dia, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ketuk belakang orang yang sakit. Tuan-tuan niat segala kebaikan yang tuan-tuan duduk zikir, baca Quran, semayang atas sejadah tu, tuan-tuan alirkan pada orang yang sakit tu. Tuan-tuan niat mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan tuan-tuan buat amal atas sejadah tu. Ke anak sakit ke,
Tuan-tuan boleh. Bukan pukul teruk-teruk, ketuk. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Ketuk bagi syarat je, bagi kena sejadah kita tu pada tubuh orang tu. Mengambil berkat di atas kita semayang, kita baca Quran, kita zikir, kita bermunajat atas sejadah tu. Ni tuan-tuan. Saya bagi satu rahsia lah. Sempena pula kita duduk semayang atas sejadah kita sendiri ni. Ni insya-Allah siapa sakit pun kita niat begitu. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang keduanya, bahawa Nabi SAW, daripada pengajaran apa yang Nabi bawa selama 23 tahun, sebenarnya dengan itulah Nabi tidak pernah meninggal. Dengan apa? Dengan kasih sayang Nabi mengalir dalam tubuh badan kita. Dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis Nabi, melalui perlakuan Nabi, melalui akhlak Nabi, melalui lisan Nabi. So seumpamanya, saya bagi satu contoh tuan-tuan, hari Jumaat disebut oleh Ibn Qayyim Az-Zawji, juga disebut oleh para ulama yang lain. Ada satu riwayat menyatakan bahawa siapa yang berselawat ke atas Nabi sebanyak 80 kali, maka diampunkan dosanya 80 tahun. Ada setengah riwayat menyatakan sedemikian. Sebab tu tadi saya mulakan dengan selawat. Saya kata masa tadi dan selawat. Jadi sekurang-kurangnya kita selawat. Tapi kalau orang yang melazimi hari Jumaat, tuan-tuan, kalau Tok Guru dulu, dia daripada waktu asar sampai waktu maghrib dia akan munajat. Sebab waktu tu kata Ibn Qayyim, banyak riwayat menyatakan bahawa waktu itu ada satu waktu yang mana Allah Ta'ala memakbulkan doa kita. Bagus juga kita main awal ni, kita letak sejadah tu, kita contohnya kita mari 6, 4, 5, kita 7, tak apalah, kita selawat, kita zikir, kita doa hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai satu contoh apa yang disebut oleh Nabi SAW. Yang pertamanya, kunci kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat ialah cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW. Saya ambil satu contoh, ayat yang menyatakan bahawa apa tugas kita di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Kalau silap tu Imam, ada ayat tu tak habis kan. Allah kata, apakah pekerjaan yang terbaik? Apakah perbuatan yang terbaik? Apakah kerja murni? Apakah kerja hakiki? Tugas hakiki yang Allah bagi ialah mengajak manusia balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya mengajak manusia balik kepada mencintai Allah, dan itulah yang dibawa, yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Baginda menjelaskan keseluruhan ayat Quran, dan semua ayat Quran itu membawa manusia balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah malang pada hari ini kalau kita hidup untuk diri sendiri, tidak mengorbankan masa kita, tidak mengorbankan wang ringgit kita, tidak mengorbankan idea kita, tidak mengorbankan ilmu kita untuk kita beri kepada bawa manusia balik kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dinamakan hidup nafsu-nafsi, seorang-seorang, diri-diri je. Janji aku dengan anak bini aku, okey, sudah. Orang lain nak jadi apa, ikut suka. Ni tuan-tuan. Tapi Rasulullah tidak begitu. Walaupun kita melihat dalam sirah baginda Nabi SAW, ada Rasulullah bergurau dengan isteri, ada Rasulullah bergurau dengan cucu, ada masa Rasulullah bersama sahabat. Tapi tuan-tuan, kita melihat bahawa banyak sirah Rasulullah SAW, majoritinya Rasulullah berada pada medan jihad. Sehingga kan tuan-tuan, Rasulullah mengorek Khandaq, dalam peperangan Khandaq, parit tu tuan-tuan, Allah tolong korek sama-sama dengan sahabat dalam keadaan beberapa hari Rasulullah tidak makan.
Dalam beberapa hari Rasulullah tidak makan. Jadi kalau bulan Dzulhijjah ni, kalau kita ambil peluang, kita pakai ambil peluang, kita puasa Dzulhijjah. Kita niat bahawa kita nak ikut perjuangan Nabi SAW. Dalam perjuangan Nabi, Nabi sentiasa berpuasa. Sentiasa berpuasa. Ni tuan-tuan, kalau kita nak tiru perjuangan Nabi SAW. Dan apabila manusia itu meletakkan kecintaan kepada Allah, meletakkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kata ulama, tidak ada pada hamba itu kebinasaan dan kerugian. Kerana Allah telah janji kepada kita, ya, sama ada di dunia maupun di akhirat. Daripada kecintaan kepada Allah, hasil kecintaan kepada Rasul, menghasilkan kehidupan seorang hamba itu, ya, hidup dengan penuh kemurnian, hidup dengan penuh ketenangan. Saya nak tanya sahabat-sahabat, ayah-ayah yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, cuba malam esok duduk di rumah, ataupun tak datang seminggu, apa kita rasa? Ataupun kita hidup tidak mengamalkan ajaran Islam, apa kita rasa? Kita tidak rasa ketenangan. Tuan-tuan, saya duk cakap ni tuan, kalau tak boleh cakap, saya tak boleh tuan-tuan. Jadi bila boleh cakap ni, saya rasa seronok tuan-tuan. Allahu Akbar, seronok. Kenapa? Ini tuan-tuan, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul membuahkan, menghasilkan satu kehidupan yang hidup dengan penuh kemurnian, kemuliaan, hidup dengan penuh ketenangan, hidup dengan penuh kebahagiaan walaupun banyak masalah yang menekan. Kadang-kadang orang tanya kami tuan-tuan, maaf sebut, yang orang tanya, ustaz-ustaz dalam bulan PKP ni macam mana, kan, tak ceramah, kan? Kita kata tak ceramah pun Allah jamin rezeki, bukan ceramah ya ada rezeki, kan? Hidup macam tu je tuan-tuan, sama je, okey je, tak ada apa pun, kan? Alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menjamin. Allah menjamin walaupun banyak masalah. Kerana masalah itu bukan menjadi satu benda yang membebani manusia, memberi untuk menguji manusia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apabila Allah beri masalah, Allah nak suruh balik kepada Allah. Allah yang akan memberikan penyelesaiannya. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW, bukan saja Nabi Muhammad, bahkan Nabi-Nabi yang lain. Saya ambil satu contoh kisah Nabi Musa AS. Ketika kaum Bani Israel dipukul, ditindas, diseksa oleh Fir'aun dan kuncu-kuncu dia, Nabi Musa didatangi oleh kaumnya supaya meminta pertolongan. Dia kata, sabar, Allah belum beri berita gembira kepada kita. Nabi Musa kata, kaum Nabi Musa kata, nak tunggu bila lagi? Duk tunggu, nak tengok tu, duk seksa, duk pukul, letak batu panas dan sebagainya. Nabi Musa kata, sabar. Maka Allah memberi kabar gembira, menyuruh Nabi Musa membawa. Allah bagi jalan kepada Nabi Musa, bawa kaum banyak mana? 600,000 daripada 12 suku puak daripada kaum Bani Israel keluar daripada bumi Mesir. Allah perintah supaya pergi ke Palestin. Daripada Palestin tuan-tuan, ikut Sinai, dia boleh masuk pintu Rafah, masuk Palestin. Itu asalnya tuan-tuan. Nabi Musa ingat begitu. Tapi Allah kata pada Nabi Musa, bawa ikut Laut Merah. Nabi Musa sabar, ikut sampai di tepi Laut Merah. Kan, kaum dia marah kepada ataupun protes kepada Nabi Musa. Kenapa kau tak bunuh kami saja di sana?
kerana nak bunuh kami di Laut Merah. Nabi Musa tak tahu lagi apa yang akan berlaku kepada mereka. Tuan-tuan, Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sudah ada perancangan kepada kaum Bani Israel, tuan-tuan. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Fa'alqi 'asak. Pukul tongkat kamu di tepi Laut Merah. Dan Nabi Musa ketika itu tidak tahu apa yang akan berlaku kepada dirinya dan kepada Israel. Maka Allah belah laut, tuan-tuan. Lepas tu hari ni, tuan-tuan, kita didatangi oleh masalah. Kita renungkan balik pengajaran apa yang berlaku kepada nabi-nabi terdahulu yang Allah bagi. Ada orang kata tu nabi. Iyalah, nabi diutuskan untuk tunjuk jalan pada kita. Tunjuk jalan kepada kita. Hari ini kadang-kadang kita ditimpa masalah. Kita tak nampak jalan. Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi suruh kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan? Rasulullah pernah menyebut begitu. Nabi-nabi menyebut begitu. Kalau kita tidak sebut begitu, siapa kita dengan para nabi? Ya, Rasul-Rasul meminta Allah kepada Allah direct. Kita hari ini, tuan-tuan, masalah umat hari ini banyak terkisar tentang masalah akidah. Banyak orang pergi kepada bomoh-bomoh dan sebagainya. Kena diuji dan sebagainya. Maka mintalah, maka bomoh pun bagilah wafak. Bagilah minyak pengasih, minyak ni dan sebagainya yang tidak syarak. Maka jadilah kita tidak yakin kepada sesama makhluk. Dan lebih teruk lagi, kita bergantung kepada syaitan. Ini pada hari ya, ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Kata ulama, kebahagiaan tidak diperoleh daripada makanan dan minuman yang lazat. Kalau kita tengok sendiri baginda Nabi SAW, seorang yang tidak menitik beratkan soal makanan. Nabi makan apa yang ada. Bahkan bila ada pada saat dalam genggaman Nabi pun, bila sahabat datang minta, bila umat Nabi Muhammad SAW datang minta, maka Nabi akan bagi tanpa memikirkan tentang dia dan isterinya. Bila orang datang minta, dia tanya, ya Aisyah radhiyallahu, ya Aisyah, ada apa makanan? Dia kata ada beberapa butir kurma. Maka bagilah kepada mereka. Kan? Ada satu saat, tuan-tuan, ada sebelah kurma saja, tuan-tuan. Sebelah tamar. Allah kata bagi. Kalau tanya Aisyah, ada apa lagi? Tak ada apa, kita puasa. Hari ni, tuan-tuan, orang datang minta kat kita, kita akan tengok keperluan kita dulu. Tidak? Ya, aku pun tak cukup ni. Kan? Sedangkan hak tak cukup dia tu, tuan-tuan, 20 orang boleh makan lagi. Tak cukup tu. Kan? Hak tak cukup tu 10 orang, 20 orang boleh makan lagi. Kita kata. Tapi Rasulullah SAW, inilah nilai kebahagiaan yang dibawa oleh Nabi SAW kepada kita. Ya, kata ulama, tidak pula daripada pakaian dan tempat tidur Nabi SAW. Allah menggunakan dari sudut pakaian Nabi, sajadah Nabi, daripada kain gamis, kain yang macam kain guni, tuan-tuan. Ini Rasulullah SAW. Kata ulama, ya, kebahagiaan yang sebenar ialah kebahagiaan yang ada di dalam hati manusia, yang mana hati manusia itu terikat dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kalau hari ini ulama kata dalam hati kita tidak ada kebahagiaan, bermakna di situ kemungkinannya kita meletakkan dalam kehidupan kita autoritinya, keutamaan kita dalam kehidupan kita melebihi keutamaan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kita semak balik, tuan-tuan. Kita semak balik. Kenapa aku jadi begini? Kerana aku meletakkan keutamaan lain lebih besar daripada keutamaan kepada Allah dan keutamaan kepada Rasul. Ini masing-masing orang boleh buat checklist sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri jalan kepada kita.
Saya mengambil satu kisah tuan-tuan, ada seorang tok guru kita di pondok tuan-tuan. Satu hari dia baca kitab. Dia kata kita ni nak dapat kebaikan dalam tiap-tiap kehidupan kita tiap-tiap hari, maka hendaklah kita melazimi semayang minta kebaikan. Kan? Saya tertanya-tanya apa dia semayang minta. Maka bila tok guru sebut apa dia semayang minta kebaikan tu, semayang sunat istikharah. Kita masyarakat dah faham istikharah ni dok minta pilihan tak tuan-tuan? Istikharah ni, solat sunat istikharah ni semayang minta kebaikan. Jadi lazimilah tiap-tiap hari semayang sunat istikharah, sama ada sebelum tidur, sama ada pada waktu qiyamul lail, sama ada pada waktu duha pagi. Semayanglah antara 3 waktu tu yang mana boleh istiqamah jalan. Dan kita akan dapati kehidupan kita Allah beri kebahagiaan. Ada saja Allah tunjuk jalan kebaikan kepada kita. Ya? Betul ke Ustaz? Buat dulu. Betul ke Ustaz? Cuba buat. Lazimi istiqamah. Tuan-tuan, saya dah bagi tuan-tuan, ada orang buat. Dia WhatsApp saya. Saya rasa seronok bila dia sebut dapat begini. Saya kata bukan sebab saya. Saya bagi, tok guru bersebut, saya bagi tuan-tuan. Tuan-tuan buat. Tuan-tuan dapat, bukan saya dapat. Tapi dia pun dapat pahala lah. Alhamdulillah. Kan yang tu. InsyaAllah tuan-tuan ya. Baik. Jadi kata ulama, apabila mata air kebahagiaan memancar dalam hati seseorang manusia. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, yang boleh kita datang ni kerana dalam hati kita ni tuan-tuan, ada nilai kebahagiaan yang Allah Ta'ala telah sentuh. Sebab tu kita pergi balik tuan-tuan. Dalam hati kita terikat. Maka kita tahu bahawa antara 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah ketika mana tidak ada naungan yang lain ialah manusia ataupun pemuda ataupun manusia hambanya yang mana hatinya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid. Maka saya tanya tuan-tuan, kalau AJK nak buat review boleh tengok balik. Tapi kalau muka yang sama boleh kenal lah. Kan? Kalau ada muka ni, tuan-tuan boleh tengok. Boleh buat review. Dalam sebulan, kawan ni berapa datang? 30 hari. Kan? Ada dalam sehari berapa? Tuan-tuan boleh buat review. Maka Allah pun janji tuan-tuan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada aku, yang yakin dengan apa yang aku Ta'ala janjikan kepada mereka, ialah mereka yang mengimarahkan rumah-rumah Allah. Ini bukan kita sebut, Allah sebut. Allah telah memberi pengiktirafan orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah ialah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang nak berlakon tuan-tuan tak jadi. Nak berlakon tak jadi tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Kan orang nak mari balik dia tak boleh berlakon tuan-tuan. Kalau dia berlakon lama-lama dia akan lekat. Dia akan cinta kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita buat ni mudah-mudahan insya-Allah. Kita ada sikit masa lagi insya-Allah. Maka bila dalam hati manusia ada nilai kebahagiaan, kata ulama, ya, maka ia akan dapat memanfaatkan semua hal, ya, untuk melipat gandakan kebahagiaan. Sebab itu kita sebut tuan-tuan, ulama tasawuf sebut tuan-tuan, orang yang buat amal soleh atas muka bumi Allah Ta'ala ini pun di akhirat nanti akan menyesal dengan amal soleh yang mereka buat. Kenapa? Kerana apabila mereka hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ini, mereka buat amal soleh mereka itu tidak setimpal dengan nikmat Allah, tidak setimpal dengan masa yang Allah beri kepada kita. Tiba-tiba kita tengok ada orang lain yang Allah bagi masa yang sama, kehidupan yang sama, dia boleh buat amal soleh lebih baik daripada kita. Maka saat itu ulama kata kita akan menyesal. Nanti kita mari tuan-tuan, orang mari awal, orang mari lewat, orang mari tuan-tuan depan sebagainya, kita rasa macam biasa. Tuan-tuan, soft ni tuan-tuan dia berbeza tuan-tuan.
di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeza. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa kalaulah kita tahu nilai duduk saf depan, maka kita akan merangkak pergi ke saf depan. Tapi saf depan tak boleh orang lain dah, AJK lah. Kan? Kan? AJK pun Allah pilih juga duduk depan kan. Ini tuan-tuan. Duduk belakang AJK pun jadilah kan, dapat pegang kaki pun jadilah, taklah begitu. Kan? InsyaAllah. Jadi tak dapat belakang AJK, duduk belakang AJK lah kan, belakang tu. InsyaAllah tuan-tuan ya. Baik. Bahkan walaupun dia kehilangan atau dia terhalang daripadanya, maka dia tetap akan merasakan kebahagiaan meskipun dalam hal sederhana yang dimilikinya. Walaupun Allah bagi nikmat, kadang-kadang nikmat itu kita dapat sedikit atau berkurang, ataupun kita kehilangan orang yang kita sayang, ataupun rezeki kita rasa nak dapat tapi kita tak dapat yang tu, tapi tetap kita rasa bahagia. Ini tuan-tuan, tetap kita rasa bahagia. Tuan-tuan percaya tuan-tuan, walaupun kita dapat duduk di belakang pun, tetapi kita rasa seronok, hati kita rasa bahagia. InsyaAllah ibu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian ya. Jika Allah telah memberimu bermacam-macam hal yang kau ketahui berupa kesenangan, penyejuk mata dan kebahagiaan yang dapat kita katakan dengan penuh keyakinan sejak bumi ini diciptakan, tidak ada manusia, satu manusia pun di atas muka bumi ini yang lebih berbahagia, kata ulama, daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana nak mencontohi kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ialah dengan mencontohi apa yang Nabi buat dalam kehidupan seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama kita buat doa, baca doa dengan tinggal doa ni. Apa dia doa ni tuan-tuan? Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikanlah kami mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat ikut Nabi keseluruhannya, awalan akhirah, daripada awal sampai akhir, zahiran wa batina, sama ada yang kita nampak, yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui ya, qaulan wa fi'la, setiap perkataan Nabi, setiap perbuatan Nabi, qaulan wa fi'la wa ibadatan minas salihin, dan semua amal soleh ya, semua amal itu yang dilakukan kerana nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa lepas sembahyang, kalau boleh jangan tinggal doa ni. Ni tuan, saya beri kepada tuan-tuan, saya dapat daripada guru saya dan saya beri kepada tuan-tuan. Yang kalau boleh jangan tinggal. Sebab itu tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan, saya nak habis dah tuan-tuan, ada seminit lagi, saya nak habis dah. Ini sebagai pengakhir lah tuan-tuan. Ya. Kata tok guru saya, kenapa kita perlu berselawat kepada Nabi? Saya tunjuk kelas tuan-tuan. Tok guru saya dia tunjuk kelas tuan-tuan. Dia kata bila kita selawat pada Nabi, ulama ibarat ni, Nabi ni seperti air yang penuh. Tuan-tuan balik di rumah, bubuh ayat bagi penuh, bagi paras-paras. Buat apa dia panggil apa? Eksperimen. Bubuh dalam tu, bubuh apa dia punya tu, tuan-tuan tuang air. Apa berlaku pada air tu? Apa berlaku pada air tu? Melimpah keluar lah. Jadi tuan-tuan, Nabi diibaratkan seperti itu. Maknanya bila kita selawat pada Nabi, patah balik kat siapa? Pada kita. Ini tuan-tuan, kita selawat pada Nabi. Selawat ni maksudnya kita memuliakan Nabi. Kita sebagai tanda terima kasih kepada Nabi. Tuan-tuan, kita selawat pada Nabi, Allah dan para malaikat. Para malaikat dan seluruh malaikat berselawat, mana memuliakan kita 10 kali ganda. Selawat pada Nabi. Ini sebagai satu contoh kita nak ikut Nabi SAW dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan ya, segala apa yang kita bincangkan ya pada malam ni, insya-Allah ada lebih kurang seminit lebih lagi. Insya-Allah tuan-tuan, saya ada
sikit nak share dengan tuan-tuan ya tuan-tuan. Yang ni saya buat masa PKP ni tuan-tuan. Saya buat masa PKP tuan-tuan. Dan siapa-siapa yang berhajat, ya, siapa-siapa yang berhajat boleh jumpa saya. Yang ni alhamdulillah setakat ni dah beratus orang dapat manfaat. Saya buat daripada daun bidara tuan-tuan. Tapi saya buat dua jenis. Yang sebelum ni, yang ini yang lama tuan-tuan, versi lama. Ya, minyak bidara yang saya campur dengan herba-herba kampung. Ni yang lama. Tinggal sikit lagi lah. Kat saya ada 10 botol lagi. Saya tak jual. Siapa yang nak boleh datang ambil. Kalau tuan-tuan nak bagi hadiah, saya terima. Tuan nak beli, saya tak jual. Yang saya buat yang terbaru ialah minyak bidara urat saraf campur dengan 10 jenis urat saraf. Tapi alhamdulillah ramai orang dapat manfaat dia. Termasuk orang aksiden dan sebagainya. Tuan-tuan boleh ikhtiar pagi sekali, malam sekali. Ni yang lama, stok lama. Yang ni herba kampung dengan minyak bidara sebagai asas dia. Tuan-tuan boleh buat urutan, insya-Allah, mudah-mudahan. Ini ada 10 saja tuan-tuan kat saya yang last dah. Yang baru saya kena buat lain, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan ini memberikan, saya buat ni memang khusus kepada jemaah-jemaah masjid dan orang-orang yang sakit. Kan tuan-tuan boleh guna. Mudah-mudahan bila tuan-tuan guna menyebabkan tuan-tuan mudah beribadat. Mudah-mudahan saya dapat saham akhirat saya. InsyaAllah. Itu saya niat saya. Dan kalau tuan-tuan bagi balik hadiah pada saya akan buat balik minyak tu dan kita akan bagi pula kepada orang lain. Itu saja tuan-tuan. Wallahu alam. Sekadar itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.